السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن يا ربنا إذا شئت سهلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. أما بعد، مسلمين dan muslimat rahimakumullah, nasihat bagi hati untuk malam ini adalah seorang tetap dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة وهي الجماعة. Difahami daripada ini, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mafhumnya, umat ini akan terpecah kepada 73 golongan. Ini sudah berlaku. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahawasanya semua mereka akan masuk dalam api neraka melainkan satu akan selamat, yang ia adalah, baginda bersabda, al-jamaah. Maksud dengan al-jamaah adalah seperti mana diketahui daripada riwayat yang lain, kerana ada pada riwayat yang lain as-sawadul a'zam. Difahami daripada ini bahawasanya majoriti umat, yakni majoriti mereka yang nisbah diri mereka kepada agama Islam akan tetap dalam aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, aqidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, kumpulan ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan bahawasanya ia yang akan selamat. Pasti kita suka untuk kita selamat di hari akhirat. Maka supaya orang selamat, hendaklah dia tetap dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka yang ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya dalam aqidah dan hukum hakam. Mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah majoriti yang nisbah diri mereka kepada agama Islam. Mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini pada setiap abad mereka adalah majoriti yang nisbah diri mereka kepada agama Islam. Pada zaman kita, apabila kita guna istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka yang maksud dengan mereka adalah Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Seperti mana disebut oleh Al-Hafidh Az-Zabidi, dia kata, "Idza utliqa Ahlus Sunnah wal Jamaah, fal muradu bihim Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah." Maka orang yang mahu jadi daripada para salihin, para awliya illah, perlu dia pegang dengan aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau dia pegang dengan aqidah selain aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia tidak jadi daripada para awliya illah, tidak jadi daripada salihin, daripada orang-orang salih, sekiranya dia tidak pegang dengan aqidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang mahu selamat di hari akhirat, hendaklah dia tetap bersama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Ini adalah nasihat kepada semua untuk tetap dalam aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita melihat zaman sekarang ada setengah orang yang zahirnya dia suka nak memperbanyakkan sunat, nak memperbanyakkan salat, nak memperbanyakkan baca Quran, tapi apabila tengok kepada akidah dia, dapat ada pegangan dalam akidah dia, akidah yang salah, yang tidak berselari dengan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
maka orang seperti ini keadaannya sangat bahaya. Keadaannya sangat bahaya apabila dia pegang dengan akidah yang salah. Walaupun dia menunjukkan seolah-olah dia orang yang baik, tetapi sebenarnya keadaannya bahaya. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, setelah nasihat ini, saya mahu sambung baca dalam kitab Aujaz Al-Mukhtasarat. Kita nak syarah lagi tajuk-tajuk yang penting daripada ilmu fardu ain. Kita sampai kepada muka surat 12, dan saya ingatkan yang belum dapat salinan daripada apa yang saya baca, boleh dia tekan link yang ada dalam page kita dan dia download daripada Telegram. Qala al-muallif rahimahullah, kata pengarang rahimahullah, faslun afdalul wajibatil imanu billahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa a'zamu dhunubil kufru bi anwa'ih. Pengarang rahimahullah dia kata dalam fasal ini, kewajiban yang paling besar secara mutlak adalah beriman dengan Allah dan Rasulnya, dan dosa yang paling besar adalah kufur dengan jenis-jenisnya. Maka setelah pengarang rahimahullah pada fasal yang sebelum ini, dia telah syarah tentang beriman dengan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dia telah syarah tentang asas Islam, beriman dengan Allah dan Rasulnya. Dalam fasal ini, dia mahu syarah bagaimana seorang mempertahankan imannya daripada perkara yang merosakkannya. Kerana ada perkara-perkara yang merosakkan iman. Maka supaya orang tidak jatuh dalam perkara ini, dia belajar apakah perkara-perkara yang merosakkan iman, yang memutuskan Islam, dan dia menjauhi perkara-perkara itu. Maka kata pengarang, beriman dengan Allah dan Rasulnya itu kewajipan yang paling besar, kewajipan yang paling afdal. Adapun dosa yang paling besar adalah kekufuran wal'iyadhu billah. Kata pengarang, wa ashadduhu at-ta'tilu وأبشعه الردة وهي ثلاثة أقسام اعتقادات وأقوال وأفعال وكل قسم يتشعب شعبا كثيرة. Kata pengarang, kufur yang paling teruk ialah ta'til, dan kufur yang paling buruk ialah riddah. Riddah itu ada 3 bahagian, iaitu pegangan, perkataan dan perbuatan. Setiap bahagian bercabang dengan cabangan yang banyak. Maka pengarang rahimahullah dia sebut di sini bahawasanya jenis kufur yang paling teruk adalah mengingkari kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mengingkari kewujudan Allah, ini kekufurannya adalah kekufuran yang paling teruk, wal'iyadhu billahi ta'ala. Ini dinamakan at-ta'til. Ini kekufuran ini dinamakan kufrut ta'til. Dan di antara kekufuran yang paling teruk juga adalah jika seorang meyakini bahawasanya Allah bersatu dengan ciptaannya. Jika orang meyakini bahawasanya Allah dan manusia adalah satu, tidak ada beza, ini dinamakan, akidah ini dinamakan al-wahdatul mutlaqah. Ini sangat bahaya. Dan di antara kufur yang paling teruk juga, jika seorang meyakini bahawasanya Allah meresap masuk dalam ciptaannya. Ada setengah orang meyakini Allah masuk dalam badan manusia, menjelma dalam badan manusia, wal'iyadhu billah. Mereka meyakini Allah berada dalam ciptaannya, meresap seperti mana gula meresap dalam air. Maka keyakinan ini juga sangat bahaya. Ini dinamakan aqidatul hulul, dan ini adalah di antara kufur yang paling teruk. Ada setengah golongan
dakwa diri mereka sufi, tapi mereka bukan sufi yang benar. Mereka bukan sufi yang benar. Mereka dakwa diri mereka sufi, tapi mereka meyakini setengah daripada keyakinan ini yang bahaya yang saya telah sebut. Ada setengah golongan yang dakwa dirinya sufi, tapi dia bukan sufi, meyakini bahawasanya Allah berada di dalam badannya, wal'iyadhu billahi ta'ala. Ini bukan aqidah Islam. Ini bukan aqidah Islam, bukan aqidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kata Allah berada dalam badan aku. Rasulullah tidak kata ini. Maka ini perkara yang ini keyakinan yang sangat bahaya. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, tasawuf yang benar asasnya beriman dengan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jika orang tidak mengenal Allah, dia bukan sufi. Dia bukan sufi. Kita suka tasawuf. Kita suka ahli tasawuf yang benar. Dan kita ada ijazah dengan tariqah sufiyah. Tapi at-tasawuf asasnya adalah beriman dengan Allah dan Rasulnya. Dan seorang perlu untuk belajar ilmu fardu ain supaya tahu bagaimana ikut suruhan Allah dan menjauhi apa yang Allah Ta'ala telah melarang. Adapun setengah orang yang dakwa diri mereka sufi dan mereka kata kita tidak memerlukan ilmu agama, kita memadai dengan buat zikir, kita buat halaqah, buat zikir sahaja. Dengan zikir itu mereka dakwa akan sampai kepada jadi para awliya illah. Tidak betul ini. Orang yang tidak pegang dengan aqidah Rasulullah tidak akan jadi daripada para awliya illah. Orang yang tidak belajar ilmu fardu ain, yakni dia tidak tahu apa yang wajib dan apa yang haram, dia tidak jadi daripada para awliya illah, tidak jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, nikmat yang paling besar ke atas kita adalah nikmat iman, nikmat Islam. Maka wajib ke atas seorang Muslim untuk mempertahankan imannya, Islamnya daripada perkara-perkara yang merosakkannya. Perkara-perkara yang merosakkan iman, memutuskan Islam, dinamakan ar-riddatu. Dalam bahasa guna perkataan ar-riddah. Maka ada ramai orang Melayu guna perkataan murtad. Tapi dalam perkataan murtad itu nama bagi orang yang jatuh dalam kekufuran. Kita namakannya murtad. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, kata pengarang jenis kekufuran yang paling buruk. Setelah kita telah cakap tentang jenis kekufuran yang paling teruk, sekarang kita mahu cakap tentang jenis kekufuran yang paling buruk. Jenis kekufuran yang paling buruk adalah ar-riddah. Yani jika seorang dia memutuskan Islamnya, memutuskan imannya, dia keluar daripada agama Islam, wal'iyadhu billahi ta'ala. Ini jenis kekufuran yang paling buruk, wal'iyadhu billah. Dan orang yang mati dalam keadaan kafir, dia akan masuk ke dalam api neraka dan dia akan kekal dalamnya selama-lamanya. Maka ini perkara kekufuran adalah perkara yang sangat bahaya. Wajib menjauhi kekufuran. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, kenapa ar-riddah? Kenapa riddah memutuskan Islam adalah jenis kekufuran yang paling buruk? Kerana ia keluar daripada yang benar, yang ia agama Islam, kepada yang batil, yang ia kekufuran. Dan kerana orang yang jatuh murtad, maka hapus segala amalannya yang salih. Segala amalan yang salih hapus. Orang yang jatuh murtad hapus segala amalnya yang salih. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. Difahami daripadanya, orang yang jatuh kafir,
Setelah dia telah beriman, maka amalannya yang dia telah buat ketika dia mukmin sudah hapus dengan kekufuran, dengan ar-riddah. Walaupun setelah itu dia kembali kepada agama Islam, tidak kembali kepadanya pahala amalan yang dia telah buat sebelum dia jatuh murtad. Maka kerana ini kata ulama, ar-riddah, memutuskan Islam, adalah jenis kekufuran yang paling buruk. Maka jika orang memutuskan Islam, jika orang memutuskan imannya, memutuskan Islamnya dengan kekufuran yang ia di antara jenis yang paling teruk, contoh dia mengingkari kewujudan Allah, maka kekufurannya itu paling teruk kerana mengingkari kewujudan Allah, dan paling buruk kerana ia riddah. Okey. Kita dah sebut bahawasanya nikmat yang paling besar atas kita adalah iman, nikmat Islam. Dengan nikmat ini kita masuk ke dalam syurga. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, nikmat-nikmat yang duniawi yang kita ada, kita usaha untuk jaganya. Jika orang dia ada kereta baru, dia usaha untuk jaga keretanya itu. Jika orang ada rumah yang cantik, dia usaha untuk menjaganya. Nikmat-nikmat duniawi kita usaha untuk menjaganya. Jika orang ada duit, dia akan simpan duitnya dalam peti besi. Jika ada makanan, dia simpan makanan dalam peti sejuk. Dan seperti ini, nikmat-nikmat duniawi kita usaha untuk jaganya. Apatah lagi nikmat iman yang ia nikmat yang paling besar ke atas kita, wajib untuk menjaganya. Maka para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kitab-kitab mereka telah buat fasal untuk menjelaskan apakah perkara-perkara yang merosakkan iman supaya orang menjauhinya. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, pengarang di sini dia kata riddah terbahagi kepada 3 bahagian. yakni kekufuran itu terbahagi kepada 3 bahagian. Ada dari sudut keyakinan, ada dari sudut perbuatan, dan ada dari sudut ucapan. Maknanya ada setengah keyakinan jika orang meyakininya, dia jatuh dalam kekufuran. Dan ada setengah perbuatan kalau orang membuatnya, dia jatuh dalam kekufuran. Dan ada setengah ucapan jika orang mengucapnya, dia jatuh dalam kekufuran, wal'iyadzubillahi ta'ala. Dan pembahagian ini telah disebut oleh ulama 4 mazhab. Contohnya daripada para Syafi'iyah yang sebut ini, pembahagian ini, Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Minhajut Talibin, dan Ibnul Muqri daripada ulama Syafi'iyah dalam Tamsyiat Ibnul Muqri. Dan di antara juga ulama Syafi'iyah seorang ulama Melayu yang masyhur yang dia adalah Syekh Dawud bin Abdullah Al-Fatani dalam kitabnya Sulam Al-Mubtadi. Dan sebelum ini kita telah baca dalam kitab ini, kita buat satu tazkirah khas untuk kita baca dalam kitab Syekh Dawud tentang tajuk ini. Boleh tengok video itu dalam page kita. Muslimin dan muslimat, juga selain ulama madhab Syafi'i, mereka juga telah sebut pembahagian ini. Tengok betapa pentingnya tajuk ini, sampai ulama 4 madhab telah cakap tentangnya. Daripada Malikiyah, daripada madhab Maliki, Muhammad Ilaish Al-Maliki telah sebut ini. Daripada Hanabilah, madhab Hanbali, Al-Buhuti telah sebut ini dalam kitabnya. Daripada madhab Hanafi, Ibnu Abidin dalam kitabnya Hasyiat Ibnu Abidin, dia telah sebut ini. Maka ini adalah sangat penting. Sekarang setelah kita sebut ini, pengarang dia sebut contoh-contoh bagi setiap bahagian.
Kata pengarang rahimahullah, فَمِنَ الْأَوَّلِ الشَّكُّ فِي اللَّهِ أَوْ فِي رَسُولِهِ أَوْ الْقُرْآنِ أَوْ نَفْيُ صِفَةٍ مِّن صِفَاتِ اللَّهِ الْوَاجِبَةِ لَهُ إِجْمَاعًا وَنِسْبَةُ مَا يَجِبُ تَنْزِيهُهُ عَنْهُ إِجْمَاعًا إِلَيْهِ كَالْجِسْمِ وَالْقُعُودِ وَتَكْذِيبُ نَبِيٍّ أَوْ تَنْقِيصُهُ. Kata pengarang yang mafhumnya, antara riddah bahagian pertama, yakni i'tiqad, ialah syak pada Allah atau Rasulnya atau Al-Quran, menafikan satu sifat daripada sifat-sifat Allah yang wajib baginya dengan ijma', menyandarkan kepada Allah sifat yang secara ijma' Allah wajib disucikan daripadanya, darinya, seperti jisim dan duduk, mendustakan seseorang Nabi atau mempersendakan seseorang Nabi. Okey, maka ini adalah beberapa contoh yang pengarang sebut tentang kufur dari sudut keyakinan. Seperti apa? Pertama dia sebut ragu-ragu tentang kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika orang ragu-ragu tentang kewujudan Allah, dia jatuh dalam kekufuran. Jika orang ragu-ragu adakah Allah ada atau tidak ada, dia jatuh dalam kekufuran. Tetapi kalau dia tidak ragu-ragu, syaitan dia buat bagi dia was-was, syaitan datang kepadanya, dia kata kepadanya Allah tidak ada, tapi dia tidak terima, dia tolak syaitan, maka dia tidak jatuh dalam kufur apabila dia tolak was-was syaitan dan tidak terima. Apabila dia tolak dan tidak terima, maka tidak ada mudarat ke atasnya. Walaupun ini berlaku kepadanya banyak kali setiap hari, walaupun berlaku kepadanya 1000 kali, yakni 1000 kali datang syaitan dan buat was-was kepada dia, membising bagi dia, dan syaitan kata Allah tidak ada, tapi orang itu tolak syaitan, tidak terima, tolaknya, maka ini tidak memudaratkannya. Apabila hatinya masih lagi pegang dengan aqidah yang betul, dia meyakini Allah Ta'ala ada dan dia tidak ragu-ragu tentang kewujudan Allah, maka ini tidak memudaratkan dia. Dan di antara kufur dari sudut keyakinan, jika orang ragu-ragu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni jika orang ragu-ragu adakah Muhammad diutuskan oleh Allah atau tidak, maka orang ini tidak beriman dengan Muhammad. Kalau orang ragu-ragu jika Muhammad diutuskan oleh Allah atau tidak, yakni dia tidak beriman dengan Muhammad. Kerana ini namanya ragu-ragu, ini tidak dinamakan iman. Ini dinamakan ragu-ragu. Juga di antara contoh bagi kekufuran dari sudut keyakinan, jika orang ragu-ragu tentang Al-Quran. Yani jika orang ragu-ragu adakah Al-Quran wahyu daripada Allah kepada Nabi Muhammad atau ia bukan wahyu daripada Allah, ia perbuatan manusia sahaja, maka yang ragu-ragu tentang Al-Quran seperti ini, maka dia jatuh dalam kekufuran. Juga di antara contoh bagi kekufuran dari sudut keyakinan, jika orang menafikan salah satu daripada sifat-sifat Allah yang wajib bagi dia dengan ijma'. Sebelum ini kita telah syarah tentang beriman dengan Allah, dan kita telah syarah tentang 13 sifat yang para ulama kata wajib ke atas setiap orang mukallaf mengetahuinya. Maka 13 sifat itu yang ia bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, jika orang menafikan salah satu daripadanya atau ragu-ragu tentang salah satu daripadanya, maknanya dia Subhanahu wa ta'ala. Contohnya, kalau seorang dia menafikan, mengingkari sifat al-qudrah atau mengingkari sifat al-ilm, ilmu, atau mengingkari al-wahdaniyah, maka yang mengingkari salah satu daripada 13 sifat ini, maka dia tidak beriman dengan Allah. 13 sifat ini walaupun orang tidak dengar tentangnya, dengan dalil akal dia tahunya. Dengan dalil akal boleh diketahui. Maka
maka tidak boleh mengingkari salah satu daripada 13 sifat ini dan tidak boleh ragu-ragu tentang salah satu daripadanya. Dan ini hukum ini yang kita telah sebut dinaskan oleh Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Juga di antara perkara-perkara yang merosakkan iman, di antara keyakinan-keyakinan yang kufur adalah jika orang menyifatkan Allah dengan sifat yang wajib menyucikan Allah daripadanya dengan ijma'. Seperti sifat kelemahan. Jika orang menyifatkan Allah dengan kelemahan, maka dia jatuh dalam kekufuran, wal'iyadhu billah. Seperti sifat kejahilan. Jika orang menyifatkan Allah dengan kejahilan, dia jatuh dalam kekufuran. Dan seperti kalau orang menyifatkan Allah dengan sifat makhluk, jika orang meyakini bahawasanya Allah seperti manusia, dia jisim, beranggota badan, maka orang ini tidak beriman juga. Kerana ini, ulama kita telah menaskan imam yang empat, Al-Imam Syafi'i dan Ahmad dan Malik dan Abu Hanifah, menaskan bahawasanya orang yang meyakini bahawasanya Allah adalah jisim seperti manusia beranggota badan, maka orang itu bukan muslim. Orang itu bukan muslim. Bahkan orang yang meyakini ini, keyakinannya seperti keyakinan penyembah berhala. Ini bukan keyakinan orang Islam. Wajib meyakini Allah tidak seperti sesuatu. Allah berfirman, "Laisa kamithlihi syai'", yakni Allah tidak seperti sesuatu. Juga tidak boleh menyifatkan Allah dengan sifat duduk, kerana sifat duduk bagi makhluk. Tidak boleh menyifatkan Allah dengan sifat duduk. Imam Syafi'i kata, yang meyakini Allah Ta'ala duduk atas arash, maka orang ini bukan muslim. Ini diriwayatkan oleh Ibn Rif'ah dalam kitabnya Kifayatun Nabi fi Syarh Tanbih, dan nas ini daripada Imam Syafi'i dinukilkan oleh Al-Qadhi Husain, seorang ulama besar daripada mazhab Syafi'i. Juga di antara kufur dari sudut keyakinan, jika orang mendustakan seorang nabi, pasti yang mendustakan seorang nabi, dia jatuh dalam kekufuran. Juga yang mempersendakan seorang nabi, yang mencaci seorang nabi, dia jatuh dalam kekufuran juga. Seperti contoh, kalau orang menyifatkan seorang nabi dengan sifat pengacut. Sifat pengacut mustahil ke atas para anbiya. Kita kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia telah berhijrah daripada Makkah ke Madinah untuk melaksanakan suruhan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dikatakan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pengacut. Yang kata tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pengacut, dia telah mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata pengarang, وَجَحْدُ مَعْلُومٍ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ مِمَّا لَا يَخْفَى عَلَيْهِ. Yani membangkang, mengingkari sesuatu yang diketahui dalam agama dengan daruri, iaitu terdiri daripada perkara-perkara yang tidak tersembunyi ke atasnya. Apakah pengarang dia kata di sini? Ada satu kaidah yang disebut oleh ulama yang ia mendustakan agama Islam itu kekufuran. Mendustakan Allah itu adalah kekufuran. Mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah kekufuran. Maka jika orang dia tahu satu hukum dalam agama kita bahawasanya ia sekian, tapi dia sengaja kerana kedegilannya dia mengingkari hukum itu dan mendustakan Allah, mendustakan Rasulnya, maka dia jatuh dalam kekufuran. Contohnya, jika seorang dia tahu bahawasanya zina, perbuatan zina dalam agama Islam hukumnya haram, tapi dia kerana kedegilannya dia kata zina itu halal dalam agama Islam, maka orang ini mendustakan Al-Quran, dia mendustakan Allah dan Rasulnya,
Yani seolah-olah dia kata Rasulullah adalah pendusta apabila dia kata zina itu adalah haram. Maka kerana ini ulama kira ini ulama kira ini kira keadaan ini sebagai kufur. Maka ini adalah satu kaedah. Ini adalah satu kaedah. Apabila seorang dia tahu hukum dalam agama adalah sekian, tidak boleh dia kata sebaliknya. Contoh, orang tahu solat 5 waktu itu adalah wajib. Tidak boleh kata tentangnya ia adalah sunat sahaja. Orang tahu puasa Ramadan adalah wajib. Tidak boleh kata tentangnya ia bukan wajib. Contohnya, orang tahu bahawasanya mencuri harta orang lain itu adalah haram dalam agama Islam. Maka tidak boleh dia kata mencuri harta orang lain itu halal dalam Islam. Tidak boleh. Seorang yang tahu nikah adalah halal dalam agama Islam, tidak boleh kata tentangnya ia haram. Orang yang tahu bahawasanya jual beli dalam agama Islam ia adalah halal, tidak boleh kata tentangnya ia adalah haram. Maka orang yang tahu tentang satu hukum syarak bahawasanya ia adalah sekian, tak boleh kata sebaliknya. Kerana kalau dia kata sebaliknya sedang dia tahu hukum syarak yang benar, maknanya dia mendustakan agama Islam. Mendustakan agama Islam yakni mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang mendustakan Nabi Muhammad yakni dia mendustakan Allah wal a'yadzu billahi taala. Maka ini adalah makna apa yang disebut oleh pengarang. Kata pengarang والتكذيب بالقدر والعزم على الكفر في المستقبل وعقيدة الحلول والوحدة المطلقة. Di antara contoh bagi kufur dari sudut keyakinan, mendustakan qadar, berazam untuk kufur pada masa hadapan, aqidah al-hulul dan al-wahdah al-mutlaqah. Okey, di antara kufur dari sudut keyakinan juga jika orang mendustakan al-qadar. Yani jika orang meyakini bahawasanya ada perkara-perkara berlaku dalam alam ini tanpa takdir Allah, tanpa kehendak Allah, maka orang ini tidak beriman dengan al-qadar wal a'yadzu billahi ta'ala. Dia mendustakan al-qadar, maka ini adalah kekufuran. Juga di antara kufur dari sudut keyakinan jika orang dia berazam untuk buat kekufuran pada masa yang akan datang. Contoh, kalau orang niat bahawasanya setelah 1 tahun dia mahu buat kekufuran, dia mahu tinggalkan agama Islam, maka dia jatuh dalam kufur serta merta. Maka berazam untuk buat kekufuran pada masa yang akan datang, ini merosakkan iman, menjatuhkan orang dalam kekufuran wal-iyadzu billahi ta'ala. Juga di antara kufur dari sudut keyakinan, seperti mana saya telah sebut sebelum ini, aqidatul wahdah al-mutlaqah dan aqidat al-hulul. Aqidah wahdah al-mutlaqah yakni meyakini bahawasanya Allah bersatu dengan ciptaannya. Meyakini bahawasanya Allah dan alam adalah satu. Itu dinamakan al-wahdah al-mutlaqah. Dan aqidah al-hulul, yang ia juga kekufuran, yang ia meyakini bahawasanya Allah meresap masuk dalam badan makhluk. Di antara ulama Melayu yang masyhur yang telah menaskan bahawasanya dua keyakinan ini adalah kekufuran adalah Syekh Husain Nasir bin Tayyib Al-Mas'udi Al-Banjari yang terkenal dengan Tuan Hussein Kedah, makamnya di Alor Star. Dalam kitabnya yang berjudul Hidayatul Mutafakkirin, Hidayat Al-Mutafakkirin, dia sebut bahawasanya ada ijma' kesepakatan para ulama bahawasanya dua keyakinan ini, al-hulul dan al-wahdah al-mutlaqah, adalah kufur wal-iyadzu billahi ta'ala.
Maka sampai sini untuk malam ini, dan insya-Allah taala pada pengajian yang akan datang kita akan sambung syarahan dan kita akan sebut contoh-contoh bagi dua bahagian yang lagi, yang ia kufur dari sudut perbuatan dan kufur dari sudut ucapan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu ta'ala kulla khair. Kamu semua telah melihat betapa pentingnya Majlis Al-Huda ini. Ia sangat penting. Perbahasan dalamnya adalah perbahasan yang perlu seorang memahaminya dengan baik dan hendaklah diajar kepada orang-orang lain. Barakallahu fikum. Jangan lupa untuk membantu kita dalam menyebarkan dakwah dengan share video ini, tekan like bagi page kita dan tekan follow. Barakallahu bikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.